Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyatir Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Pada hari ini kita akan bicarakan amalan pada malam dan pagi hari raya berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dan panduan daripada para alim ulama. Amalan pada malam hari raya adalah dianjurkan untuk kita menghidupkan malam hari raya ini dengan apapun ibadah dan apapun kebaikan hasanat yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, "Man ahya lailatal fitri wa lailatal adha lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub." Sesiapa menghidupkan malam hari raya fitrah dan malam hari raya kurban, nescaya tidak akan mati hatinya pada hari yang mati ketika itu hati-hati. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, juga Imam An-Nawawi dan imam-imam yang lain menyebutkan harus menghidupkan malam hari raya dengan perkara-perkara ketaatan dan ibadah. Harus di sini maksudnya sunat. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi mengatakan para masyayikh di Madinah pada zamannya akan pergi ke masjid. Mereka berdoa, bertasbih, bertakbir, berzikir dan beramal pada malam hari raya sepenuhnya. Sebolehnya tidak tidur pada malam itu, menumpukan beramal ibadah kepada Allah dengan amalan yang pelbagai. Maka ibadah itu dipelbagaikan dengan baca Qur'annya, terkadang bersalawat, terkadang berzikir, supaya tidak rasa jemu ketika beribadah. Pertama sekali, bertakbir. Sunat bertakbir apabila masuk waktu maghrib pada malam hari raya. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, "Zayyinul aidain bitahlili wat takbiri wat tahmidi wat taqdis." Hiasilah dua hari raya dengan tahlil, takbir, tahmid dan taqdis. Takbir hari raya yang sudah kita maklum di Malaysia ini, di Indonesia, di Singapura, di Fatani, di kebanyakan negara Islam di dunia adalah takbir yang kita paparkan di slide kita ini, dan ini ma'ruf di kalangan kita orang Malaysia dan orang Islam yang lain. Takbir ada dua. Satu namanya takbir mursal, takbir lepas. Yang kedua takbir mutlak, takbir umum. Dan satu lagi takbir muqayyad, takbir yang terkait dengan sesuatu. Takbir mursal atau takbir mutlak itu merujuk kepada takbir yang dikumandangkan pada hari raya Aidil Fitri, iaitu hari raya Aidil Fitri, hari raya puasa, iaitu masuk sahaja waktu maghrib malam raya itu bertakbir berpanjangan sepanjang malam pun boleh, sehinggalah esok pagi ketika imam nak mendirikan solat sunat hari raya tak ada takbir dah, dan selepas solat sunat hari raya pun tidak ada takbir lagi. Itu namanya takbir mursal ataupun takbir mutlak. Takbir muqayyad pula berkaitan dengan hari raya Aidil Adha ataupun hari raya haji, hari raya Qurban, iaitu ia ada dua. Untuk hari raya Aidil Adha ada dua. Satu, takbir mursal ataupun muqayyad ataupun mutlak, dan takbir muqayyad. Disebut pembahagian begini untuk lebih jelas. Sebenarnya untuk takbir pada hari raya Aidil Adha ada juga takbir mursal, takbir muqayyad, iaitu masuk saja maghrib
pada malam hari raya, bertakbir sepanjang-panjang malam sampai sepagi esok, seterusnya, sehinggalah imam mendirikan solat sunat hari raya Aidil Adha. Sama juga dengan solat sunat hari raya, sama juga dengan hari raya Aidil Fitri. Itu yang namanya takbir mursal ataupun takbir mutlak. Yang membezakannya ialah selepas itu. Pada hari raya Aidil Adha, selepas hari raya solat sunat itu, ada lagi takbir, tetapi bukan selepas solat sunat hari raya, tetapi setiap kali selepas mendirikan solat fardu. Itu maksudnya terkait. Takbir muqayyad ini, itu terkait berhubung dengan setiap kali solat fardu. Nah, kalau untuk takbir mursal, takbir mutlak untuk hari raya tidak. Cukup berhenti ketika imam nak mendirikan solat sunat hari raya Aidil Fitri. Baik, untuk lebih jelas mari kita lihat yang berwarna merah untuk takbir hari raya Aidil Fitri, hari raya puasa, dan untuk yang ungu ini untuk hari raya Aidil Adha, hari raya Korban. Pada 29 atau 30 Ramadan, cukuplah berpuasa, lalu masuk waktu maghrib, itulah masuknya 1 Syawal. Ketika itu, bertakbirlah kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Takbir ini namanya takbir mursal atau takbir mutlak. Ia berterusan sampai nanti esok harinya imam mengimami solat sunat hari raya, bertakbir lagi, dan itu namanya takbir mursal ataupun mutlak. Selepas solat sunat hari raya Aidil Fitri tidak ada lagi takbir. Baik, untuk hari raya Aidil Adha pada 9 Zulhijjah, masuknya maghrib itu menandakan sudah masuk 10 Zulhijjah, sudah masuk malam hari raya. Maka bertakbirlah kita, nah, berterusan sampai esok pagi sehingga imam mendirikan solat sunat hari raya Aidil Adha. Inilah yang namanya takbir mursal ataupun takbir mutlak. Bermakna untuk hari raya Aidil Adha ada 2 takbir. Baik, yang membezakannya jelas adalah hari-hari berikutnya. Ataupun pada 10 Zulhijjah tadi itu, selepas imam mendirikan solat sunat Aidil Adha, tidak ada lagi takbir. Takbirnya nanti bila? Apabila masuk waktu zuhur. Nah, masuk waktu zuhur, maka bertakbirlah kita. Maka itu namanya takbir muqayyad sebab ia terkait dengan solat fardu. Begitu juga solat asar, begitu juga maghrib, isya. Nah, untuk esok harinya 10 Zulhijjah sama juga. Setiap kali masuk waktu, selepas solat waktu itu, kita bertakbir untuk subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Nah, untuk keesokan harinya pula pada 12 Zulhijjah pun sama juga, dan akhirnya pada hari ke-13 hari tasyrik ini, setiap waktu dilaungkan takbir itu, dikumandangkan sehinggalah pada waktu asar. Jadi pada waktu asar, habis waktu asar kita solat salam, maka kita bertakbir lagi, dan itu namanya takbir muqayyad. Selepas itu untuk maghrib, isya dan seterusnya tidak lagi ada lagi takbir. Itu namanya takbir mursal atau mutlak dan takbir muqayyad. Pada malam hari raya, sunat untuk kita memanjatkan doa dan apapun permohonan hajat kepada Allah. Imam Syafi'i berkata di dalam kitabnya Balaghana anna du'a yustajabu fi 5 layalin. Telah sampai pada kami bahawa dikatakan sesungguhnya doa dimakbulkan pada 5 malam. Lailatul Jumu'ati wa Lailatul Adha wa Lailatul Fitri wa awwali lailatin min Rajab wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Iaitu pada malam Jumaat. Alhamdulillah, kita setiap minggu ada waktu yang makbul kerana waktu hari Jumaat ada setiap minggu. Malam hari raya Aidil Adha, malam hari raya Aidil Fitri, malam pertama di bulan Rajab, 1 hari bulannya itu, dan malam nisfu Sya'ban pada 15 Sya'ban. Ambillah peluang untuk kita bermunajat kepada Allah dan memohon doa kepadanya. Cuma diingat bila berdoa, pertama, puji dulu Allah. Yang kedua, bersalawat ke atas Sayyidul Wujud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga baginda, sahabat baginda. Kemudian dalam berdoa selalu kita menyebut Allah dan memujinya, ya Hayyu ya Qayyum, ya Badi'as samawati wal ard, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman ya Rahim. Seru nama Allah. Kemudian kita beristighfar, Allahumma ghafirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Barulah kita mohon doa dan ditutup doa tadi dengan salawat. Baik. Amalan yang ketiga kita lakukan pada malam
hari raya, iaitu solat sunat awabin. Solat sunat awabin maksudnya orang yang kembali kepada Allah di ketika orang lain sibuk. Pada waktu siang, solat awabin dikenal dengan solat duha. Sebab solat duha itu dilakukan ketika orang lain sibuk untuk keluar bekerja, mencari rezeki dan sebagainya. Untuk waktu malam disebut solat sunat awabin. Solat sunat ini didirikan pada antara maghrib dengan isyak sahaja. Paling kurang 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat, tetapi yang disebut dalam hadis untuk kita mendapat pahala 12 tahun diterima ibadah kita, iaitu 6 rakaat sahaja. Ada 4 cara mengerjakannya. 1. Selepas ba'diyah maghrib, barulah kita solat sunat awabin ini. Dengan niat yang sebegini. Lafaz niatnya usalli sunnata hifdzil iman ma'al awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat yang pertama dan kedua dibaca surah Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Untuk rakaat yang ketiga dan keempat, lafaznya usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Bolehlah baca mana-mana surah. Kita sarankan surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas yang selalu dibaca. Barulah rakaat yang kelima dan enam. Nah, selepas 2 rakaat salam dan rakaat salam, untuk rakaat yang kelima, maka kita melafazkan niat usalli sunnatal awabin ma'al istikharah raka'ataini lillahi ta'ala, dan membaca surah Al-Kafirun rakaat pertama dan Al-Ikhlas rakaat yang kedua. Itu cara yang pertama. Inilah cara yang terbaik kerana ia paling detail dan paling banyak untuk kita kerjakan. Bermakna solat ini selepas maghrib menjadi 8 rakaat. 2 rakaat maghrib, ba'diyah, dan 6 rakaat awabin. Baik. Untuk cara yang kedua, selepas mengerjakan ba'diyah maghrib, baru kita lakukan 6 rakaatnya. Tetapi untuk mudah, dengan 1 lafaz sahaja. Iaitu untuk 2 rakaat pertama, usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Solatlah kita 2 rakaat dengan surah yang kita sarankan Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. 2 rakaat, angkat lagi. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Dengan baca surah. Rakaat yang seterusnya, baca lagi. Untuk 2 rakaat, maksudnya 2 set tu. Jadi untuk set yang ketiga, untuk rakaat yang kelima dan keenam, untuk yang kelima dibaca usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Maka ini alternatif sebagai mungkin cara yang pertama yang warna biru tadi mungkin agak sulit untuk difahami ataupun untuk diingat, sekaligus standard sahaja, ya. Baik, cara yang ketiga ini dikombinkan. Ketika kita solat ba'diyah maghrib, terus kita ingat dan niat, ya Allah, saya jadikan solat ba'diyah ini sebagai awabin. Sama ada kita berniat itu sebelum kita solat ba'diyah maghrib ataupun selepas kita berniat untuk ba'diyah maghrib. Boleh. Contohnya, usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terus kita niat, ya Allah, saya jadikan solat awabin, solat ba'diyah maghrib ini juga merangkumi awabin. Tapi niat yang tadi lafaznya ba'diyah maghrib, gitu, ya. Maka kita kerjakan macam tadi juga. Macam cara yang kedua, standard sahaja. Usalli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. 2 rakaat salam, angkat lagi. 2 rakaat salam, angkat lagi. Baik. Cara yang paling ringkas dan paling mudah ini untuk mungkin orang yang mengajar kuliah maghrib umpamanya. Kalau guna cara yang pertama agak lambat. Cara yang kedua pun mungkin sedikit ambil masa. Tapi cara yang ketiga pun begitu juga. Cara yang keempat ini lebih cepatnya. Macam mana? Macam tadi juga. Didirikan ba'diyah maghrib, tetapi diniatkan juga termasuk di dalam awabin. Jadi kita usalli sunnatal maghribi raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terus kita niat, ya Allah, saya jadikan solat ini sebagai solat awabin juga. Maka tinggal berapa? 4. Kalau cara yang ketiga tadi dibuat 2-2, cara yang terakhir ini dibuat 4 rakaat sekaligus. Usalli sunnatal awabin 4 rakaatin lillahi ta'ala. Tuan-tuan, setiap malam kita lakukan solat ini, usahakan. Sebab baginda menyebutkan, man salla ba'dal maghribi 6 rakaatin la yatakallamu fima bainahunna bisu' udilna biha ibadata 12 sana. Sesiapa yang mendirikan 6 rakaat solat sunat selepas maghrib, dia tidak bercakap perkara yang tidak elok ketika melakukan solat-solat ini, maka dia seumpama pahalanya diterima ibadah 12 tahun.
Ibadah 12 tahun diterima hanya dengan 6 rakaat solat ini, jangan ditinggalkan. Seterusnya, apa yang boleh kita lakukan pada malam hari raya? Solat isyak berjamaah dan berazam untuk solat subuh berjamaah. Kenapa? Sebab man sallal isya fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila nisfah. Sesiapa yang solat isyak berjamaah, maka seolah-olah dia mendapat pahala mendirikan separuh malam dengan solat sunat. Maghrib 2 rakaat, contoh ya. Salam 2 rakaat salam berterusan sampai tengah malam. Walaupun dia tidak lakukan, itu pahala untuk orang yang solat isyak berjamaah. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang mendirikan solat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia membangunkan sepenuh malam dengan solat sunat tadi. Alhamdulillah. Jangan tinggal 2 solat ini berjamaah. Seterusnya, solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ada 2 cara. Cara yang pertama, kita berniat usalli sunat tasbih raka'ataini, kita buat malam ya. Kalau siang itu 4 raka'atin, sekali salam saja, ini 2 kali. Raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Selepas takbiratul ihram, doa iftitah. Selepas al-fatihah dan surah, baru bertasbih 15 kali. Kemudian rukuk dan tasbih 10 kali. I'tidal, tasbih 10 kali. Sujud, tasbih 10 kali. Duduk antara 2 sujud, tasbih 10 kali. Sujud lagi, tasbih 10 kali. Duduk antara 2 duduk istirahah. Duduk istirahah sebelum nak naik ke atas, tasbih 10 kali. Barulah kita, semuanya ini adalah 75. Rakaat yang kedua, begitu juga. Kita ambil terus daripada Al-Fatihah, surah, tasbih 15 kali. Begitulah cara yang pertama. Ya, itu satu. Cara yang kedua begini. Selepas takbiratul ihram, doa iftitah, terus baca tasbih 15 kali. Lepas tasbih 15 kali, baru ikut macam tadi. Surah Al-Fatihah, kemudian surah, dan tasbih 10 kali. Tadi 15 kan, ini 10. Barulah rukuk dan tasbih 10 kali, i'tidal tasbih 10 kali, sujud tasbih 10 kali, duduk antara 2 sujud tasbih 10 kali, dan sujud tasbih 10 kali. Kalau cara yang pertama tadi, duduk istirahah ada lagi tasbih. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Terus saja naik ke rakaat seterusnya dan baca tasbih 15 kali. Sebab tak perlu lagi iftitah sebab kita masuk rakaat yang kedua. Jadi keseluruhan tasbih itu 75, keseluruhan untuk 4 rakaat ini adalah 300 tasbihnya. Tasbihnya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup. Di dalam kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, itu ada dikatakan tambahan lagi. Al-Imamul Ghazali menyebutkan, ditambah di belakangnya lagi, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nak tambah, silakan. Tidak tambah pun mencukupi seperti yang kita bacakan tadi. Baik. Kemudian malam hari raya, banyakkan beristighfar, bersalawat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan salawat. Sebelum kita nak mulakan semua bacaan itu, elok kita buka dengan pembuka amalan. Dalam kitab Kanzus Sa'adah, ada bacaan ini. Ini untuk menggandakan amalan. Ini daripada alim ulama, tidak daripada Nabi. Daripada para alim ulama, sangat bagus untuk kita lakukannya. Baik, Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kullih. Apa maksudnya? Ya Allah, sesungguhnya aku persembahkan amalanku ini yang kita nak sembahkan sekejap lagi kepadamu di hadapan setiap nafas, setiap kerdipan mata dan setiap pandangan seluruh penduduk langit-langit dan penduduk bumi, dan setiap sesuatu yang berada di dalam pengetahuanmu yang akan berlaku atau yang telah berlaku. Aku persembahkan kepadamu, ya Allah, di hadapan semua perkara ini untuk menjadi saksi amalanku. Baru kita amalkan. Pertama, baca Ya Muhaimin 145 kali. Ini daripada para alim ulama. Bacanya Ya Muhaiminu, Ya Muhaimin, Ya Muhaiminu, Ya Muhaimin. Itu lebih bagus rentak begitu. Kalau kita baca Ya Muhaimin, Ya Muhaimin, Ya Muhaimin, takut kita cepat letih. Jadi kita buat 2 ataupun gembar. Ya Muhaiminu, Ya Muhaiminu, Ya Muhaimin. Itu kalau 3. Kalau 2, Ya Muhaiminu, Ya Muhaimin,
Ya Muhaiminu ya Muhaimin, wahai Allah yang Maha Pelindung, 145 kali. Habis kita baca istighfar, Sayyidul Istighfar 3 kali. Semua tahu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. 3 kali. Kemudian kita baca 3 kali, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja 'indi min amali. Ya Allah, pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku dan rahmatmu lebih kuharapkan daripada di sisiku daripada amalanku sendiri. Seterusnya membaca 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ini dibaca 27 kali. Aku memohon keampunan daripada Allah untuk semua orang lelaki yang beriman dan semua orang yang perempuan yang beriman. Kita jelaskan sedikit apa yang kita baca tadi supaya kita tahu kenapa. Ya Muhaimin, untuk kita diberi perlindungan oleh Allah. Sayyidul Istighfar, hadis Sahihul Bukhari menyebutkan siapa yang membacanya malam dan meninggal malam tu juga, dia baca dengan yakin, meninggal malam tu juga sebelum pagi, di ahli syurga. Siapa yang membacanya siang, meninggal sebelum malam, di ahli syurga. Hadis. Untuk bacaan ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Ada seorang yang menyesal, wa dhunubah, alangkah teruk diriku ini dengan dosa. Nabi pun bertanya kenapa? Dia kata, ya Rasulullah, kerana dosa. Nabi katakan, qul, katakan, baca. Allahumma ghafiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Dia pun baca. Nabi katakan, a'id, ulang lagi. Dia pun baca. Nabi katakan, a'id, ulang lagi. Setelah dia baca 3 kali, Nabi katakan, qad ghafarallahu dhambak. Allah telah mengampunkan dosamu. Dengan baca 3 kali. Sebab itu kita baca yang ini. Baik. Kenapa kita baca ini? Sebab ada hadis menyebutkan man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu likulli mu'minatin wa mu'minatin likulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sesiapa yang membaca, sesiapa yang beristighfar untuk orang yang beriman lelaki dan orang yang beriman perempuan, Allah akan bagikan pahala pada orang itu seramai lelaki dengan perempuan itu tadi. Hadis tidak menyebut apakah orang yang beriman tadi daripada zaman Nabi Adam kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak disebut apakah orang yang hidup ataupun orang yang meninggal, tidak. Katalah kita ambil paling ringan, orang yang hidup pada tahun 22 ini, orang Islam semuanya katalah 3 bilion ataupun 20.5 bilion. Sekali kita sebut ini, pahala kita adalah 2.5 bilion atau 3 bilion. Sebagai satu mendekatkan pemahaman. Begitu ya. Jadi kita baca 27 kali. Membaca 999 kali astaghfirullah, aku memohon keampunan daripada Allah. Dan untuk kali yang ke-100, barulah kita baca sekali astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, seterusnya membaca 100 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sudah kita tahu dalam hadis tentang bagaimana setiap kalimah ini punyai fadilat-fadilat yang sangat besar. Kemudian kita membaca 1000 kali la ilaha illallah. Para ulama mengatakan untuk orang yang mubtadi', orang yang baru mula belajar zikir, sangat elok kalau digembarkan 2 kalimah ini menjadi 2. Begini. La ilaha illallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. 6. Jadi 2 kalimah tu digembar menjadi 1 dengan bacaan kalimah yang pertama tu. Bacaan yang pertama dibunyikan hu di belakangnya. La ilaha illallah la ilaha illallah. Itu untuk orang yang baru belajar cara berzikir. Kemudian baca 3 kali setelah 1000 kali tadi tu, Allahumma thabbitna bil qawli thabit. Ya Allah, tetapkanlah kami dengan perkataan yang tetap, iaitu la ilaha illallah. Mudah-mudahan bila kita meninggal dunia dapat kita sebut kalimah la ilaha illallah. Yang ke-8 kita membaca 40 kali ya hayyu ya qayyum, 40 kali. Wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang maha berdiri dengan sendirinya. Dibaca 40 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Kalau tadi dibaca 40 kali, yang ini digembar dengan la ilaha illa ant 40 kali.
Kemudian membaca 18 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum, ahyil quluba tahyaha wa aslih lana al-a'mala fid dini wad dunya. Dia bukan fid dina, ya, fid dini. Wahai Allah yang Maha Hidup, hidupkan hati-hati kami kerana Engkaulah yang menghidupkannya, dan perbaikilah amalan-amalan kepada kami dalam agama dan dalam dunia. Baik, seterusnya kita baca sekurang-kurangnya 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Baca sekali daripada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai habis fansurna 'alal qaumil kafirin. Kenapa? Sesiapa yang membacanya, kata Nabi, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Sesiapa yang membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini pada satu malam, maka 2 ayat ini mencukupkannya. Kata ulama, antaranya mencukupkannya, diberikan pahala yang besar, dilindungi daripada mara bahaya, daripada jin dan manusia, diberikan ganjaran yang banyak, dan kalaulah dia terlepas qiyamul lail malam itu, maka dia juga mendapat pahala qiyamul lail. Ini mudah sangat, ya. Tapi kalau kita qiyamul lail, bertambah lagi pahala. Baik. Surah As-Sajdah, surah yang Nabi tak pernah tinggal setiap malam, sebab itu kita baca sekali. Surah Yasin, man qara'a Yasin fi lailatin, sesiapa yang membaca Yasin pada waktu malam, ghufiralah, diampunkan dosanya. Dalam hadis yang lain, asbaha maghfuran lah, pagi-pagi dia akan diampunkan oleh Allah. Jadi baca surah Yasin. Al-Mulk, kita tahu surah ini surah yang menghalang dan menjadi peguam bela kita di dalam kubur, yang menghalang daripada siksa kubur. Hadisnya semua yang saya baca ni hadis. Surah Az-Zalzalah, Nabi mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran. Surah Az-Zalzalah sekali membaca menyamai 1/2 Quran, sebab itu kita baca 2 kali. Surah At-Takatsur, itu Nabi mengatakan ayastati'u ahadukum, apakah ada di kalangan kamu yang mampu baca 1000 ayat sehari? Lalu kata sahabat, siapa di kalangan kami yang mampu 1000 ayat, ya Rasulullah? Banyak. Nabi mengatakan, apakah kamu mampu untuk membaca surah At-Takatsur? Surah At-Takatsur sekali membaca, dalam hadis disebutkan seperti pahala membaca 1000 ayat. Surah Al-Kafirun, Nabi mengatakan qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Surah Al-Kafirun sekali membacanya menyamai 1/4 Quran, kita baca 4 kali. Surah An-Nasr itu dibaca 4 kali, sebab sekali membacanya seperti membaca 1/4 Quran. Dan kita membaca Al-Mu'awwidhat. Al-Mu'awwidhatani merujuk pada 2 surah, Al-Falaq dengan An-Nas. Kalau Mu'awwidhat, pelindung-pelindung. Tadi 2 pelindung, ni pelindung-pelindung, termasuklah surah Al-Ikhlas. 3 surah ini dibacalah 3 kali setiap satu, fadilatnya sangat besar sekali. Baik. Bacalah salat Al-Ummi 3 kali pada malam hari raya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian membaca salawat syafa'ah 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah. Hadis Nabi mengatakan, man qala, siapa yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-maq'ad al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah, wajabat lahu syafa'ah. Siapa baca ini, wajiblah baginya syafaat Nabi. Kita baca paling kurang 3 kali. Kemudian baca 3 kali jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ma huwa ahlu. Hadis riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala jazallahu Muhammadan ma huwa ahlu faqad at'aba 70 malakan alf sabah. Sesiapa yang baca ini sekali telah memenatkan 70 malaikat menulis pahalanya 1000 pagi, maksud 1000 hari. Ini memenatkan malaikat, maksudnya banyak sangat pahalanya itu. Jangan ditinggalkan. Tuan-tuan, puan-puan, amalan ni bukan sahaja waktu malam hari raya, di siang hari pun boleh, di hari lain pun boleh. Ini dalam rangka kita nak menghidupkan malam hari raya ini dengan amal-amal dan dengan ibadah-ibadah. Baik, baca 3 kali setiap satu. Begini cara bacanya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Baca 3 kali. Kemudian sambung Subhanallahil azim wa bihamdihi. Tadi tak ada al-azim. Dan tutup dengan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Pahala sangat besar sekali. Dan baca juga Subhanallah
adada ma khalaqa fis sama', subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dhalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Sekali kita baca ini, kita mohon pada Allah semoga pahala kita adada ma khalaqa fis sama', sebanyak apa yang engkau Allah jadikan makhlukmu di langit itu. Begitu juga di muka bumi al-ard, di antara keduanya, dan engkaulah maha pencipta, wahai Allah, apapun makhlukmu sebanyak itu, itulah pahala kami harapkan sekali sebut subhanallah. Itu subhanallah. Kemudian kita tukar alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama', alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dhalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Olah kita tukar la ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama', la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina dhalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Seterusnya Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama', Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina dhalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq. Seterusnya membaca 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dharratin alfa marrah. Kita baca ini, ya Allah, sebanyak bilangan setiap darah 1000 kali. Masya Allah, banyak pahalanya kita mengharapkan. Kemudian kita baca bacaan yang banyak dibaca ketika berpuasa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nabi katakan pada bulan Ramadan banyakkan baca ini. Nah, jadi kita baca juga di luar Ramadan. Aku bersaksi bahawa tidak Tuhan yang sebenar selain Allah. Aku memohon keampunan daripada Allah. Kami memohon syurga kepadamu dan kami berlindung denganmu daripada api neraka. Begitulah tuan-tuan, puan-puan, amalan pada malam hari raya. Nah, sekarang kita masuk pada amalan pada pagi hari raya. Pertama, kita membaca bacaan selepas solat subuh. Ada 2 bacaan. 1, istighfar 100 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Dan tasbih tahmid 300 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 300 kali lepas solat subuh. Nah, niatkan bacaan ini kepada orang yang sudah meninggal dunia. Al-Allamah Syekh Abdul Hamid Quddus dalam kitabnya Kanzun Najah wa Surur menyebutkan bahawa Syekh Al-Wannai mengatakan sesiapa yang membaca istighfar 100 kali selepas subuh pada hari raya, dosa dalam buku catatannya akan dihapuskan, diampunkan oleh Allah, dan dia selamat daripada siksaan Allah pada hari kiamat nanti. Al-Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id Al-Linggi juga menyebutkan perkara yang sama dalam kitabnya Tuhfatul Awtan wal Ikhwan. Untuk yang tadi tu, yang tasbih tadi tu dengan tahmid, Syekh Al-Wannai berkata, sesiapa membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali pada hari raya dan menghadiahkan pahalanya untuk ahli kubur, maka para ahli kubur berkata, wahai Zat yang Maha Penyayang, rahmatilah dia, jadikanlah dia ahli syurga. Doa daripada ahli kubur. Nah, tadi kita bacakan 300. Nah, ini kan 100. Bermakna kalau kita baca 300 tercover juga 100 ini. Dan untuk yang tadi itu 300 ini. Syekh Al-Fashni berkata dalam Tuhfatul Ikhwan, membaca subhanallah wa bihamdihi 300 kali yang kita sebut mula-mula tadi dan menghadiahkan pahala bacaan untuk muslimin yang sudah wafat, maka diharapkan 1000 cahaya akan masuk di dalam kuburan dan Allah akan memasukkan 1000 cahaya ke dalam kuburnya jika dia meninggal dunia. Ketika dia baca itu 1000 cahaya, rahmat Allah lah maksudnya dalam kubur orang yang sudah meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, akan dimasukkan Allah juga 1000 rahmat cahaya tadi. Baik. Tuan-tuan, ini tidak ada dalam hadis, tetapi daripada para alim ulama, petua-petua mereka. Tidak salah, kemungkinan mereka mendapat ilham Rabbani daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Seterusnya kita membaca bacaan sebelum solat sunnah hari raya. Baca 400 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niatkan pahalanya ini kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ini khusus untuk mereka. Yang tadi pun untuk mereka juga, tapi umum. Tapi ini khusus untuk ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia. Sangat besar ganjarannya, hadirin. Baik. Mandi sebelum keluar menunaikan solat hari raya.
Imam Malik menyebutkan di dalam kitab Al-Muwatta anna Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana yaghtasilu yawmal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Sesungguhnya Abdullah bin Umar mandi pada pagi hari raya Aidilfitri sebelum keluar ke tempat solat hari raya. Mengikut Imam An-Nawawi, para ulama mengatakan ijma' sunat mandi untuk solat sunat hari raya sama jugalah mengikut Imam Ibn Rushd. Tambahan lagi, hari raya adalah Yaumuz Zinah, hari perhiasan, berhias-hias, bercantik-cantik. Disunatkan mandi hari raya walaupun tidak berhasrat untuk menghadiri majlis solat hari raya. Bila waktu mandinya tu? Masuk waktunya tengah malam. Supaya bila kita mandi tengah malam, kita kan nak menghidupkan malam, mesti cergas, segar. Tu yang sunat mandi tu. Pun begitu kalau mandi esok pun tak mengapa. Sebab Al-Imam Al-Muzani, anak murid kepada Imam Syafi'i, mengatakan, aku menyukai supaya mandi hari raya itu dilakukan selepas terbit fajar. Apabila selepas subuh. Itu maksudnya. Ya? Baik. Berpakaian baru dan berwangi-wangian kepada yang hendak solat atau tidak. Dalam Sahih Ibn Khuzaimah disebutkan Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan Nabi mempunyai satu jubah yang baginda pakai untuk 2 hari raya dan hari Jumaat khusus. Jubah lain tu untuk waktu lain. Imamul Baihaqi meriwayatkan bahawa Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sentiasa memakai pakaian yang paling cantik pada hari raya. Baik, apa beza dengan hari Jumaat? Untuk hari raya sunat pakai pakaian baru walaupun bukan putih. Untuk hari Jumaat sunat pakai yang putih walaupun tidak baru. Boleh tahu nah? Boleh faham nah? Baik. Sayyidina Hasan bin Ali mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami pada 2 hari raya untuk memakai pakaian yang paling elok yang kami ada. Berwangi-wangian dengan wangi-wangian yang paling harum yang kami ada. Seterusnya, untuk hari raya Aidilfitri, makan sedikit sebelum keluar menunaikan solat sunat hari raya. Tapi untuk hari raya Aidil Adha, makan nanti selepasnya. Kenapa tu? Sunat makan tamar dengan bilangan ganjil 3, 5, 7. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada pagi hari raya Aidilfitri sehingga baginda makan beberapa biji tamar dalam bilangan yang ganjil. Wa ya'kuluhunna witran, baginda memakannya dalam jumlah yang ganjil. Baik, apa hikmah kita makan dulu sebelum pergi hari raya tu? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan ini adalah untuk mengelakkan anggapan adanya tambahan dalam berpuasa. Ia juga tanda bersegera mentaati perintah Allah yang melarang berpuasa pada hari raya. Baik. Seterusnya bertakbir macam takbir yang sudah kita paparkan tadi. Sunat bertakbir sehingga imam berdiri untuk mendirikan solat sunat hari raya. Sunat berjalan kaki ke tempat solat hari raya. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'id mashiyan wa yarji'u mashiya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke tempat solat hari raya dengan berjalan dan baginda pulang daripadanya juga berjalan kaki. Tapi, kata Imam Ibn Munzir, orang yang berjalan kaki ke hari raya, tempat solat adalah lebih baik dan lebih hampir kepada maksud tawaduk dan tidak mengapa bagi sesiapa yang berkenderaan, terutama sekali yang jauh dan daripada tempat solat tu yang uzur, tidak mengapa naik kenderaan. Seterusnya, pergi ke tempat solat melalui jalan pergi dan jalan balik yang berbeza. Apa hikmah ni? Kerana kita ikut Nabi. Daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya baginda membezakan jalan. Maksud pergi balik jalan lain, balik jalan lain. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Hikmahnya kata ulama, jalan berbeza menjadi saksi di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Menzahirkan syiar-syiar Islam sebab kita pergi tadi kan bertakbir. Mengambil tahu keperluan orang lain yang kita jumpa di jalan. Seterusnya, menziarahi sanak saudara dan menghubungkan tali silaturahim, dan kalau kita jumpa ulama dapat kita bersalam dengan mereka, bertanya soalan dan sebagainya, dapat manfaat daripada para alim ulama. Perempuan yang uzur
Sunat keluar menyaksikan solat hari raya kalau dibuat di lapangan. Daripada Ummu Atiyah mengatakan, kami disuruh oleh Nabi SAW untuk mengeluarkan mereka, iaitu untuk ajak perempuan-perempuan pada hari raya Aidilfitri dan Adha, iaitu perempuan yang baru baligh atau hampir baligh, perempuan yang haid dan anak dara. Adapun perempuan haid diasingkan daripada tempat solat sebab mereka tak boleh duduk ataupun berada di tempat solat tadi. Baik, keluar awal ke tempat solat kecuali imam. Hari Raya Aidilfitri, imam disunatkan melewatkan sedikit hadir untuk memimpin solat bagi memberi masa kepada kaum muslimin untuk membayar zakat fitrah. Kerana zakat fitrah afdal dikeluarkan sebelum solat hari raya. Pengalaman almarhum ayah saya jadi amil, beliau tidak sangat menggalakkan waktu ini sebab agak sibuk. Beliau akan sediakan masa lebih panjang pada waktu malamnya itu. Tapi kalau nak bayar boleh, itu paling afdal sekali. Baik. Pada hari raya Aidil Adha pula, imam sunat awal ke masjid supaya solat awal dan dapatlah lebih awal dan memanjangkan waktu untuk melaksanakan ibadah korban, kerana binatang korban sunat disembelih selepas imam selesai solat hari raya Aidil Adha. Terus segera mengeluarkan zakat fitrah sebelum solat hari raya kalau sempat. Kalau tak sempat, biar kita sempat malam, takut imam dah tak ada dah, nanti jadi qada pula. Seterusnya daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw bi yawmaini, adalah mereka para sahabat mengeluarkan zakat fitrah sehari sebelum atau 2 hari sebelum hari raya. Baik, jangan lupa solat sunnah hari raya. Kita ceritakan sedikit kaifiatnya ya. Untuk Bilal tak perlu azan dan iqamah, cukup salatu Aidil Fitri jami'atan rahimakumullah. Marilah solat hari raya secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu semua. Baik. 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram, dan rakaat kedua 5 kali takbir selain takbir intiqalat. Selepas setiap kali takbir tadi itu, kita selangi dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Untuk rakaat pertama 6 kali tasbih, 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Rakaat yang kedua 5 kali takbir, 4. Ini tersilap ya. Rakaat yang kedua 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Di sini tolong betulkan, saya tak sempat betulkan ya. 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Gitu. Baik, untuk imam rakaat pertama sunat baca surah Al-A'la. Rakaat kedua surah Al-Ghashiyah, atau boleh memilih rakaat pertama surah Qaf, rakaat yang kedua surah Al-Qamar. Baik, begini hadirin. Untuk rakaat yang pertama, usalli, saya bagi contohnya, usalli sunnata Aidil Fitri raka'ataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis tu baca doa iftitah. Habis iftitah baru Allahu Akbar. Ini untuk satu takbir kan? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Habis Allahu Akbar. Takbir yang kedua. Tasbih lagi. Takbir yang ketiga. Tasbih lagi. Takbir yang keempat. Tasbih lagi. Takbir yang kelima. Tasbih lagi. Takbir yang keenam. Tasbih lagi. Diingat. Takbir yang ketujuh Allahu Akbar. Tidak ada tasbih lepas itu. Terus sahaja baca surah Al-Fatihah. Itu yang kata takbir rakaat yang pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Boleh nak? Rakaat yang kedua kita pun angkat Allahu Akbar, takbir intiqalat. Kemudian baru kita takbir Allah, takbir intiqalat tadi, baru kita takbir lagi Allahu Akbar, tasbih sekali. Allahu Akbar yang kedua, tasbih. Allahu Akbar yang ketiga, tasbih. Allahu Akbar yang keempat, tasbih, jaga. Takbir yang kelima, Allahu Akbar, tak perlu tasbih lagi, terus baca surah Al-Fatihah. Itu yang kita sebut rakaat yang pertama 7 kali takbir, 6 kali tasbih. Rakaat yang kedua 5 kali takbir, 4 kali tasbih. Baik. Untuk orang yang lambat datang ke masjid, ketika imam dah takbir kelima dah, dia baru takbir yang pertama. Ketika takbir yang ke-6, dia baru takbir yang ke-2. Ketika takbir yang ke-7, imam, dia baru takbir yang ke-3. Tak perlu lagi menyelesaikan 4 takbir yang luput itu. Tidak perlu lagi.
Boleh ya? Sebab cukup kita ikut imam sahaja. Sebab imam sudah baca surah Al-Fatihah. Begitu juga dalam rakaat yang kedua. Biasanya kita masbuk ni rakaat yang pertama biasanya. Baik. Surah dibaca imam, surah Al-A'la dan surah Al-Ghashiyah atau surah Qaf dengan surah Al-Qamar. Alhamdulillah. Hadirin, khutbah hari raya selepas solat sunnah hari raya ini untuk imam lah ya. Kemudian yang ke-13, kita mengucap tahniah. Contohnya, apa yang disebut dibuat oleh para sahabat. Sayyidina Jubair bin Nufair berkata, para sahabat Nabi SAW apabila bertemu sesama mereka pada hari raya, mereka mengucapkan tuqubbala minna wa minkum. Disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, mengatakan sanad riwayat ini hasan. Kalau nak ucap macam tadi pun tak mengapa juga. Kita baca tadi tuqubbala minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan daripada kami dan daripada kamu, boleh. Ataupun Aidun Mubarak. Asalnya Aid bukan Aidun, Aidun Mubarak ya. Selamat hari raya yang diberkati Allah, boleh. Minal aidina wal faizin, semoga kita tergolong di kalangan orang yang kembali pada Allah, iaitu bertaubat dan orang yang berjaya. Nak sebut kullu amin wa anta bi khair wa anti bi khair, boleh. Semoga setiap tahun, sepanjang tahun kamu selalu dalam keadaan kebaikan. Ataupun dalam bahasa Melayu pun tak apalah, selamat hari raya nak, maaf zahir dan batin, boleh. Selamat hari raya, maaf batin dan zahir, nak ubah lain sikit, boleh. Ataupun apa-apa yang elok-elok, wishing you all the best, selamat hari raya, apa saja boleh ya. Alhamdulillah hadirin, jangan kita lupa saling bermaafan antara satu dengan yang lain. Dan kita tutup untuk yang terakhir, jangan lupa menziarahi kubur. Menziarahi kubur hari bila-bila pun boleh, tidak tentu pada hari raya. Kenapa kita ziarah pada hari raya? Itulah kesempatan anak-anak ataupun adik-beradik yang jauh datang, tak berjumpa, kan sampai ramai-ramai kita pergi kubur ayah ibu yang sudah meninggal dunia. Alangkah eloknya mengenang jasa mereka, di samping kita baca bacaan Yasin dan sebagainya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada mereka di dalam kubur sana tu. Menziarahi kubur tidak semestinya hari-hari tertentu ya, tetapi kita menziarahi kubur hari raya itu masa yang sangat baik sekali. Di samping kita bergembira, kita jangan lupa dengan ayah ibu ataupun sesiapa yang pernah berjasa dalam hidup kita. Hormati mereka, berjasa pada mereka ketika mereka hidup dan selepas daripada kematian. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin, inilah antara amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk kita isi pada malam dan pada pagi hari raya. Mudah-mudahan kita mendapat panduan seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para alim ulama. Laisa al-'aid liman labisal jadid walakin al-'aid liman imanuhu mazid. Bukanlah hari raya itu hanya mengenakan pakaian yang baru semata-mata, tetapi hari raya itu adalah orang yang imannya bertambah kepada Allah Azza wa Jalla. Laisa al-'aid liman tajammala bil libasi war rukub walakin al-'aid liman ghufirat lahu dhunub. Bukanlah hari raya itu hanya bercantik-cantik dengan pakaian-pakaian yang baru dan kenderaan-kenderaan yang baru, tetapi hari raya yang sebenar itu adalah orang yang dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya sentiasa bertambah, dosanya sentiasa diampunkan oleh Allah, tidak menunggu hari raya untuk mereka bergembira, tetapi mereka bergembira setiap hari sepanjang masa, sebab iman mereka bertambah kepada Allah, dosa mereka diampunkan olehnya. Mudah-mudahan kita bergembira dalam keadaan kita diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan iman kita ditambah olehnya. Mudah-mudahan dengan kita mengikut panduan-panduan yang sedikit kita bicarakan tadi, kita akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sambutan hari raya kita dengan kita beramal pada malamnya dan pada esok paginya, itu benar-benar menjadikan kita orang-orang yang diridai olehnya. Allahumma amin. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.